Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asmi Sufian bin Hassan, pelajar OUM Shah Alam dalam subjek semester September 2020 dalam subjek IBIM 4103 Maintainability and Facilities. Nombor matrik 7901300552370001. Subjek ini terdapat dua soalan, iaitu soalan pertama dan soalan kedua. Soalan pertama adalah soalan bertulis dan soalan kedua adalah video selama 30 minit maksimum. Okay, soalan kedua ialah fasad bangunan adalah elemen penting dalam sampul luar bangunan dan semestinya tertakluk kepada kesan buruk daripada ejen cuaca. Penyelenggaraan fasad boleh menjadi sangat mahal disebabkan banyak isu. Oleh itu membuat keputusan semasa peringkat reka bentuk bangunan sangat penting untuk meminimumkan keperluan penyelenggaraan pada masa hadapan. Dari segi aspek pengajaran dan pembelajaran pula, kajian ini dapat membantu pendedahan dan mengapa identiti setempat diadaptasikan pada reka bentuk fasad sebuah bangunan tinggi. Bangunan tinggi merupakan muncul tanda kepada sebuah negara. Oleh itu, reka bentuk perlu mencerminkan sesebuah banner yang bermakna dalam penyampaian gambaran tentang keadaan persekitaran dari segi konteks, sosial, cara hidup maupun sejarah sebuah tempatan. Antara pendekatan yang boleh diambil adalah seperti mengkaji jurnal desain dan reka bentuk fasad dan identiti setempat pada bangunan tinggi. Kebiasaan pemilihan diambil daripada nilai sejarah, budaya dan cara hidup sebuah masyarakat dalam penterjemahan identiti setempat kepada reka bentuk fasad bangunan tinggi. Kajian ini akan melihat dan mengenal pasti elemen-elemen identiti setempat yang mempengaruhi bentuk fasad di sebuah bangunan tinggi di Malaysia. Di Malaysia, kita terdapat pelbagai bangunan-bangunan yang tinggi. Sebagai contoh ialah Menara Telekom, Menara Ilham dan bangunan Suruhanjaya Naga. Okey, fasad ini berasal daripada bahasa Latin interfasi, membawa maksud wajah dan penampilan. Struktur fasad berkait rapat dengan setiap elemen pembinaan seperti orientasi bangunan, tingkap, bukaan pintu, kawalan, silauan, pencahayaan serta elemen-elemen yang reka bentuk yang lain. Bangunan tinggi pula didefinisikan sebagai bangunan yang mempunyai tapak peletakan yang kecil, keluasan bumbu yang kecil dan mempunyai fasad yang tinggi. Kajian literatus ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan identiti setempat dan reka bentuk fasad. Reka bentuk fasad mempunyai penceritaan atau dan penggunaan bahan binaan yang kreatif yang mengekalkan konteks urban tersendiri daripada pandangan dan jauh kemungkinan. Jauh menunjukkan bangunan ini lebih menyelah dari segi reka bentuk yang organik berbanding dengan bangunan lain. Idea utama termasuk mewujudkan taman-taman langit dan memasukkan kesan-kesan teras bagi membina bangunan yang sensitif terhadap alam sekitar serta melembutkan permukaan luaran bangunan ketika berfungsi sebagai penyaring haba cahaya dan bunyi. Faktor pemilihan bahan fasad. Terdapat 5 jenis iaitu veneer batu, panel dinding logam, EIFS, cemented sliding dan 55 konkrit protolog. Veneer pemilihan batu fasad nombor 1 itu veneer batu. Veneer batu proteksi dan ketahanan berbatu-batu sukar dirosakkan walaupun banyak menganggap batu-batu sebagai pengesan untuk fasad perbandingan dengan bahan-bahan lain disebabkan setiap projek kos, prestasi dan estetika. Batu-batu biasanya jadi pilihan kerana ketahanan, kelunturan dan kekuatan jenis dinding daripada jenis batu, celah udara, penempatan tegas 3 inci dan dinding sandaran. Pembinaan ini mungkin terdengar sederhana kerana ia tetap menawarkan titik harga yang kompetitif untuk sistem dinding lain, ketahanan yang baik dan penebat yang baik serta estetika umum. Terdapat pilihan seperti
bahan yang digunakan untuk buat batu seperti warna, tekstil dan banyak lagi. Jenis batu lain seperti batu dan CMU boleh digunakan sebagai ganti atau ganti dengan batu bata. Maserati adalah jenis fasad yang paling biasa digunakan dalam projek. Okey, pro dia adalah kos, ketahanan, keluncuran dan kekerapan. Con dia berat dan terperinci. Okey, untuk nombor 2, faktor pembelian nombor 2 adalah panel dinding logam. Sistem dinding sering membayangkan estetika bangunan moden dan anggun. Panel logam mungkin merupakan pilihan yang sesuai untuk kulit bangunan bergantung kepada pemilik, jenis projek dan keanggaran sistem dinding yang sering terlintas di fikiran ketika membayangkan estetika bangunan yang moden dan anggun. Panel logam menawarkan pelbagai pilihan untuk mencapai penampilan dan prestasi yang diingini. Walau bagaimanapun, bahan dan status merupakan pilihan yang lebih mahal daripada bahan lain yang boleh mempengaruhi jadual projek. Boleh pengesahan lapangan dan pengeluaran panel dapat memberi kesan besar kepada jadual projek dan melengkapi bangunan. Bekerja dengan ukuran panel standard pengeluaran adalah penting dan mengurangkan kos. Panel dinding logam bertebat dan memberi nilai R yang lebih tinggi daripada pembinaan dinding biasa dengan penebat tertutup, bergantung pada sistem dan pembinaan dinding sandaran. Pembingkaian tambahan mungkin diperlukan untuk menyokong sebagai bahagian depan. Walaupun beberapa kilang menunjukkan tambahan tidak diperlukan, disaran untuk memasukkan sarung kepada projek untuk membolehkan bangunan ditutup dan tidak menangguhkan kemasan dalam pemasangan. Kebaikannya adalah penampilan moden, mahal dan penebat tinggi. Kawan dia adalah memperklarasikan harga dan jadual. EIFS, Sistem Penebat dan Penampalan Luaran. EIFS adalah sistem veneer yang melindungi dan dapat mencari pelbagai rupa. Ramai orang mengenali produk ini lebih sebagai stuko. Bahan ini diperkembangkan untuk meniru bahan lain dan penampilan. Orang awam mungkin tidak dapat mengesan sama ada mereka melihat EFC atau batu. Terdapat sistem EFC yang bahkan meniru panel batu dan logam. Sistem ini secara umum terdiri daripada papan penebat yang tegar yang dilekatkan pada pembinaan dinding belakang dan sistem penampatan yang disemprotkan atau disekat. Oleh kerana bahan ini digunakan sebagai cecair ekspresi, sistem banner dengan perincian dapat dicapai dengan mudah dan mengukur penebat tegas seperti yang dikendaki. Ia juga amat sangat ringan dibandingkan dengan sistem fasad yang lain dan dapat digunakan tanpa memerlukan sokongan. EIFC adalah sistem yang paling ekonomik per kaki persegi dan prestasi penebat yang diberikan. Projek ringan, pelbagai penampilan dan kos. Boleh rosak dan dengan mudah. Faktor pembelian yang seterusnya adalah cementation siding, iaitu fiber cement. Sistem ini untuk projek kediaman atau projek lain yang mungkin sesuai. Cementation siding menjadikan semakin berluasa pada bangunan komersial dan terdapat berbagai produk yang boleh digunakan. Bahan yang paling sebanding dengan kayu api sisi, walaupun ia juga tersedia sebagai panel dan panel yang dibuat agar kelihatan seperti lap sisi dan gegaran. Sistem fasad ini menahan elemen dengan baik dan tidak memerlukan banyak penyelenggaraan. Ia disediakan pras setiap boleh dicat di lapangan agar ringan dan berbanding dengan batu, tetapi perincian bahan ini dengan penebat berterusan lebih menjadi cabaran. Dari segi kos, ia standard dengan EIFC dan memberikan ketahanan yang lebih lama. Walaupun penebat perlu dipertimbangkan. Pro-nya adalah kos, pemudahan pemasangan dan kediaman dalam penampilan. Yang terakhir sekali ialah konkrit petualang.
panel pencetak yang digunakan sebagai sistem fasad. Panel ini menawarkan berbagai faedah untuk projek. Mereka menyediakan keseluruhan dinding dan sistem struktur yang dapat menjadikan berkesan ketika berhadapan dengan jadual pembinaan yang ketat. Terdapat banyak pilihan dengan panel konkrit pencetak sejauh penampilannya. Tetapi untuk menjadikan pendayaan saing dengan sistem lain, sebaiknya mengekalkan ukuran yang konsisten dan perincian yang terhad. Sekiranya terdapat banyak ukuran yang panel yang ada kesalahan antara panel, kos akan ditambah. Panel dibina, dikilang, dihantar dan dipasang di lokasi. Melebihi dipasang di tempat dengan pendekapan hingga struktur bumbung dan tempatnya. Masa pemasangan sangat cepat, tetapi masa yang boleh ini boleh melebihi 6 bulan untuk buat panel untuk berkilang. Ia perlu dinilai dengan teliti untuk menentukan sama ada ia akan lebih menguntungkan projek atau ada cara lain, penggunaan bahan lain yang boleh menguntungkan. Pemilihan fasad, itu ada titik semua jadi, ada titik buatan, ada titik paksaan dan ada titik semua jadi. Itu ada titik semua jadi merupakan seni bina yang mencerminkan nilai sesuatu tempat dan masa. Itu spirit of time. Antara contoh pendekatan seni binanya seperti modern regimes, neo vernaculars, purines dan sebagainya. Ia juga mempunyai nilai-nilai setempat yang seperti yang dihuraikan oleh Charles Jane and Michael Gravey. Jelas dapat juga menunjukkan kepada unsur klimatik dan persekitaran. Keadaan tapak dan geografi landscape juga memainkan peranan bagi menentukan nilai setempat. Identiti buatan. Identiti buatan di sini bermaksud pendekatan seni bina yang cuba diusahakan untuk mencapai maksud identiti kebangsaan. Sebagai contoh, teori yang dipopular pada suatu masa seperti regionalist primitive, revivalism yang mengembalikan elemen seni dan bina dengan cara yang baru, modernistic expression dan yang ketiga ialah quantum-lattice machine yang lebih kepada konsep metaforma yang lebih popular digunakan dengan menyediakan reka bentuk yang menyerupai objek-objek berkaitan dengan identiti kebangsaan bersama falsafah ruang yang bagi susun aturnya. Tidak semua hal ditujui bagi identiti buatan ini berjaya mencapai maksud seperti yang dimaksudkan dengan gagasan identiti seni bina kebangsaan. Tapi jika dibuat dengan berterusan, kefahaman dan ilmu falsafah yang betul, ia akan menghasilkan sesuatu yang bercanggah dengan sepatutnya dan menunjukkan identiti kebangsaan. Identiti paksaan. Identiti paksaan merupakan satu cara yang sering dilakukan kebelakang ini yang suka untuk menterjemahkan maksud sebenar identiti sebuah tempat. Ini kerana dilaksanakan berdasarkan krisis seni bina, menggunakan simbolik dan kemegahan untuk keutuhan moral dan etika pihak yang bertanggungjawab serta berdasarkan komersialis dan keuntungan semata. Kerana ini lebih kepada hasil kerja yang berkelompok dan masyarakat silam. Dan itu berbagai masalah yang timbul daripada pendekatan sebagai kerana ia lebih kepada penura dan tidak berasaskan kepada sebuah latar pembentukannya. Pendekatan penyelenggaraan fasad untuk mengoptimalkan kebolehsenggaraan bangunan. Penjagaan merupakan satu keperluan sumber kepentingan sebuah organisasi penjagaan. Tanpa personal penjagaan adalah mustahil kerja penjagaan sebuah bangunan dapat dilaksanakan. Penjagaan bangunan adalah satu proses pemulihan struktur dan komponen bangunan lain seperti dinding, bumbung,
longkang, pintu, tingkap dan lantai. Ini menye, menye, me, menye, penye, isu penyelenggaraan bangunan adalah masalah sejagat sangat dipertimbangkan dalam proses awal pembinaan oleh kebentuk dan memastikan kualiti bangunan. Rajah di bawah ini, Rajah 3 menunjukkan penjangan mempunyai pelbagai kategori, tetapi difikirkan kepada dua kategori, iaitu penjagaan terancang dan penjagaan tidak terancang. Pada zaman kini, kita boleh menggunakan pelbagai cara seperti penggunaan pesawat tanpa pemandu dilengkap dengan kamera yang menawarkan kemungkinan ada perletakan kawasan berbeza cepat dan banyak fleksibiliti yang tinggi. Kesimpulan ini, cara penempatan identiti setempat boleh diaplikasikan dengan pelbagai cara. Jika identiti kebangsaan boleh diterapkan secara keseluruhan kepada sebuah bangunan, maka ia adalah lebih bagus. Sebenarnya ia bukan sahaja diterapkan pada fasad bangunan sahaja, tapi lebih menyeluruh, seperti contoh aplikasi bangunan dan suasana yang keperluan semasa. Terlebih dulu saya hanya harus difahami dengan lebih jelas sebelum mengimplikasinya ke dalam sebuah reka bentuk. Jika konteks setempat dikaji dengan teliti, terdapat berbagai elemen-elemen sumberjaya yang boleh diperolehi daripada kawasan sekeliling dan membantu dalam mereka bentuk sebuah bangunan mengikut aktiviti setempat. Sekian saja assignment soalan 2. Jumpa lagi untuk masa akan datang.